Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini, saudara. Hari ini, hari Jumaat. Siang tadi kita sama-sama menunaikan solat Jumaat. Cuma kebetulan hari ini yang memuat Perdana Menteri bersama-sama dengan saya solat Jumaat di masjid saya tadi, jadi sebagai karya saya. Dan saya masih lagi menunggu nak tengok kawan-kawan yang mana yang hadir pada malam ini. Saya merasakan bahawa tak dapat menyantuni teman-teman pun rasa bersalah juga. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Ya, saudara. Suasana sekarang ni siang tadi ada hujan sedikit. Bagaimanapun malam ni mudah-mudahan tak adalah hujan. Saudara, hari ini kita berbicara sebagaimana saya katakan, mungkin lewat 1-2 minit, tetapi saya bersama-sama dengan tetamu saya yang berbahagia, Datuk Zaidi, selaku Ketua UMNO bahagian Bangi, saudara. Dekat Bangi itu adalah pusat ilmu, saudara. Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan beliau juga merupakan sebagai Ketua Penerangan UMNO Selangor. Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, apa khabar? Tuan Haji Azhar, saudara. Apa lagi yang masuk saya ni? Saudara Pak Aziz, saudara Syahili Ahmad, saudara Marabiah Abdullah, apa khabar? Abike, saudara Rusini Korongot dari Sarawak, apa khabar orang Sarawak? Sarawak tu hujan. Semalam saya dah bagi laporan bahawa penyakit COVID-19 agak meningkat di Sarawak. Berhati-hati ya, saudara. Begitu juga Sutra Naqiyah, Zakaria Yusof, teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Sebab malam ini saya bersama dengan tetamu saya. Apa khabar Datuk Zaidi? Baik, Alhamdulillah. Sudah tengok Dok Puan ni. Saya cakap satu pada pelayar-pelayar saya tu. Alhamdulillah, Tok. Terima kasih banyak atas jemputan pejabat Okey. studio yang baru. AHF. AHF. Yang baru yang saya nampak ini merupakan satu persediaan untuk menghadapi tahun baru ni. InsyaAllah. Lebih gempak lagi lah. InsyaAllah. Dan saudara yang akan menemu berbual, saudara, kali ini malam ni kita nak grill Ketua Penerangan UMNO Selangor. Sebab kita nak tahu sebab Selangor macam mana pilihan raya lepas. Kan? Kita menjangkakan bahawa Selangor dapat membina kekuatan lebih kuat lagi dalam pilihan raya 6 negeri baru ni. Tapi bagaimana keadaannya kita nak tanya juga nanti. Tapi bagaimana bersama-sama dengan saya adalah saudara Azrul selaku ahli jawatankuasa Pemuda UMNO bahagian Shah Alam, saudara. Dan saudara Azrul juga kalangan kami kita memanggil beliau sebagai Jack. Apa khabar Jack? Alhamdulillah sihat Datuk. Bersedia untuk kita grill daripada Datuk Zaidi. Kita dah bersedia. Saudara Pak Azizul Hamid, saudara Abu Saman, Puan Sarimah Ahmad, Mira Harun, saudara Mazlan Lan, saudara Umi Kalsum. Salam sembang santai saudara. Roy Pa dari Dungun Terengganu. Begitulah kadang-kadangnya teman-teman yang bertanya khabar juga. Mereka sayang juga pada Datuk Ketua Perhubungan, Ketua Penerangan UMNO Selangor. Alhamdulillah. Ya, dan ada yang bertanya khabar saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya bicara kita malam ini judulnya adalah kita meniti perjuangan bangsa. So Azrul, let's begin the show. Silakan. Boleh. Ya, silakan Azrul. Assalamualaikum Datuk tadi Assalamualaikum. mungkin saya tak sempat nak ta'aruf. Saya cakap sedikitlah tentang diri saya juga. Mungkin Amir Hijaz fans juga nak tahu kan. Macam mana Datuk Amir beritahu tadi, saya Muhammad Azrul Biar Hasan juga dikenali sebagai Jack Hui. Tapi sebenarnya bukan Cina pun. Tapi saya ni adalah dipanggil Jack Hui ni sejak daripada sekolah menengah lagi. Dan memang menjadi ahli UMNO sejak 2014. Sedikit sebanyak kita memang rindukan dan kita mengingat jasa-jasa UMNO selama ini. Dan kali ini saya pulang ke tanah air. Sebelum ni saya hampir 10 tahun di Saudi Arabia. Ingin menggebeling tenaga dan semangat untuk macam mana tajuk kita pada malam ini, iaitu membina kebangkitan bangsa. Itulah mukadimah sikit sebanyak lah Datuk. Kita terus tanya soalan direct terus. Terus. Masuk ke 4. Sebab kita pun dah tahu ini macam sembang santai kan, tak ada formality sangat kan. Kalau serius sangat kan nanti jadi kaku pula. Ya. Okey, saya selalu kaitkan kebangkitan bangsa ni dengan konsep negara bangsa. Okey, dan apabila kita nampak membina negara bangsa ni, saya pula akan kaitkan dengan semangat nasionalisme. Jadi Datuk Zaidi mungkin boleh bagi preamble tentang apakah itu sebenarnya yang mereka lihat tentang maksud negara bangsa. Silakan Datuk.
negara bangsa ni kalau kita lihat pada dari sudut istilah ataupun apa yang disebut di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ni, dia lebih merujuk kepada satu negara yang berdaulat dan satu bangsa saja hidup dalam negara tersebut dengan aman, damai. Dan negara bangsa ni apabila kita nak ditarifkan untuk satu buah negara yang mana penduduknya adalah pelbagai bangsa, ianya memerlukan satu pendekatan pentafsiran yang mana ianya sesuai dengan kehendak rakyat negara tersebut. Misalnya sebagai contoh lah macam Malaysia, macam mana kita nak kata kita ni negara bangsa? Sebab dalam negara kita ni pelbagai bangsa. Betul. Adakah orang Melayu bersedia untuk mengatakan kita ini adalah bangsa Malaysia? Adakah orang Cina pun bersedia? Adakah orang India pun bersedia? Iban, Kadazan dan lagi macam-macam lagi bangsa yang ada dalam negara kita. Adakah mereka ni bersedia untuk mengatakan bahawa mereka adalah bangsa Malaysia? Sebab kita tahu dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai manusia, aku jadikan kamu pada lelaki dan perempuan, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenali. Jadi maknanya sekarang ni, kalau kita nak katakan tujuan pelbagai bangsa diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya adalah li ta'arafu. Untuk kita saling ta'aruf, menta'arufi sama kita, saling kenal mengenal antara sama kita dan juga saling bantu-membantu. Jadi kalau soal bantu-membantu itu maknanya apa bangsa pun yang wujud dalam sesebuah negara itu, mereka boleh jadi satu. Kalau kita nak katakan ini adalah bangsa Malaysia, boleh. Tak ada apa masalah. Walaupun dia bangsa Melayu, dia bangsa Cina, bangsa India. Yang pentingnya, dia hidup dengan matlamat yang satu, iaitu nak hidup aman damai dalam sebuah negara tersebut. Betul. Mempunyai satu cita-cita, nak membangunkan negara, nak membesarkan anak-anak mereka menjadi orang yang berguna, orang yang memulangkan balik segala sumbangan kepada negara untuk membina sebuah negara yang aman damai. Okey, Tok. Ini kawan-kawan kita pelayar daripada Kota Singapura, Puan Rashidah Ahmad. Dia pun berminat juga nak tahu macam mana kita nak membina perjuangan bangsa kita, meningkatkan. Maksudnya Singapura sekarang ni mereka merupakan rakyat yang majmuk. Puan Rashidah Ahmad, Saudara Hashim Attan, Saudara Asyah, begitu juga Nur Hayati. Saya lihat Raja Kamal Raja Baizan, begitu mereka terpanggil. Dan saya mewakili mereka bertanya pada Datuk, macam mana kedudukan sekarang ni apabila setengah pihak merasakan bahawa kita ni bangsa yang dominan, Datuk. Menurut data-data yang saya perolehi, bahawa jumlah penduduk tempatan penduduk di Malaysia ini, warga bangsa Melayu terdiri sekitar dalam 65%, Datuk. 35% didominasikan oleh warga daripada India dan China, dan sementara lagi itu daripada Sabah dan Sarawak dan lain kaum. So, jadi dalam keadaan begini, apakah Datuk melihat bahawa kalau mereka bermain politik yang menggunakan acuan resis, apabila sekarang ni bagaimana baru-baru ni kita dengar ada pihak yang bercakap tentang Perdana Menteri itu mesti datang daripada mana-mana, siapa-siapa boleh jadi Perdana Menteri. Datuk sebagai orang politik, Datuk sebagai ketua perangan Selangor, bagaimana Datuk punya pandangan apabila ada orang melontarkan suasana yang sebegitu? Jadi begitu juga apabila mereka mau mengadakan kajian, majlis kajian tempatan, di mana kita tahu sekarang, Datuk, di kawasan bandar ini dominasinya bukanlah daripada warga bangsa Melayu. Boleh Datuk tolong urahkan sikit, Datuk? Pertama sekali, kita bangsa apa pun yang ada dalam negara kita, kita mesti menerima hakikat bahawa kita ni hidup bersama. Ini dah tak boleh kita nak hantar balik Cina ke negara Cina. Betul. Tak boleh dah kita nak hantar India. Yang ada kat Malaysia ni. Tak, kalau kita hantar dia pun dia tak tahu nak balik ke mana. Dia orang pun tak nak. Dia pun tak tahu. Dia orang pun tak tahu nak balik ke mana. Saudara-saudara dia orang pun dah mungkin tak ada. Dah tak ada dah. Bukan saudara, tok nenek dia pun tak ada dah. Dia pun tak tahu asal-usul dia kat mana. Ya. Mungkinlah untuk generasi yang baru ni mungkin ada lagi lah Tetapi apabila selepas daripada kemerdekaan kita menerima keadaan ini, makna kaum berdatang daripada China, India yang datang ke negara kita sebelum merdeka. Perjanjian Josolai. Perjanjian Josolai. Ya, Dok. Maknanya kita dah jadi satu warga negara. Bukan lagi orang kata penduduk tetap. Tidak. Warga negara. Jadi maknanya sekarang ni kita
kena ketepikan semua perasaan. Betul. Ya. Kita dah terima China India, dan India China pun kena terima hakikat itu. Jadi dia tidak boleh sama sekali mengeluarkan sesuatu perkara yang sensitif. Betul. Semua ada perkara yang sensitif itu dia katakan boleh dikeluarkan kerana tidak terakru di dalam perlembagaan, Ya. tetapi dia sebenarnya ada. Ya, ada. Persefahaman ya antara bangsa-bangsa yang wujud dalam negara kita ni. Mhm. Jadi sekarang ni apabila sensitiviti seumpama yang Datuk sebut tadi, Ya. dia sentuh orang bukan Melayu pun boleh jadi Perdana Menteri. Ya. Ini dia telah mencuit Ya. perasaan kepunyaan Mhm. di kalangan orang Melayu yang kita katakan sebagai majoriti yang terbesar. Yang dominan. Ya, betul. Negara kita. Betul, betul. Jangan kita mulakan. Ini bukan mencuit tu. Ini merobek hati dan perasaan orang Melayu. Dia cuit dulu. Ya. Dia seorang je. Dia cuit dulu seorang dia. Dia nak test sebenarnya. Ya, ya. Dia nak test macam mana perasaan orang Melayu. Adakah dia nak mengulangi balik? Suasana yang pernah kita lalui Ya. ketika dahulu. 13 Mei. Jack, saya rasa ini ancaman sebenarnya, Jack. Jack lama duduk dekat Mesir apa semua. Saya ingat duduk dekat Mesir ke Saudi Jordan? Arabia. Saudi Arabia. Saudi. Saudi Arabia, you dekat Madinah ke? Tak, saya mula pindah ke Riyadh dahulu. Oh, Riyadh dulu. Lebih kurang 3-4 tahun. Lepas tu saya pindah ke Jeddah pula. Ini semua urusan kerja lah. Urusan kerja, bukan belajar kat sana. Bukan. Saya belajar kat UiTM, Shah Alam. Jadi kalau di sana tu oil and gas, ada tak? Tak. Dalam actuarial science, dalam insurance. 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 Okey, sebab macam mana? Because sekarang ni macam di Arab Saudi misalnya. Ia sebuah negara tapi kita tahu satu kaum tu. Itu Arab, bangsa Arab. Tapi kita kat sini ni ada beberapa kaum. Tak kira Datuk. Betul. Boleh Jack explain pada Datuk, tanya dengan Datuk tentang macam mana kedudukan. Sebab saya melihat ini adalah sesuatu yang boleh merosakkan kestabilan politik. Kan, Jack, boleh. Ini sembang-sembang kita boleh. Boleh. Ya. Sebenarnya Arab Saudi ni, dia ni laki lah. Dia bernasib baik kerana dia tidak mempunyai demokrasi. Ya. Jadi kalau mereka ni nak bercakap tentang soal-soal yang sensitif ini, memang cepat-cepat dah kena cukup. Saya teringat dahulu ketika itu saya di Jeddah lagi, ada perhimpunan bersih Datuk Zaidi. Perhimpunan bersih dilakukan di sana oleh orang kita, orang Malaysia kita. Semangat apa dah dia orang ketika kat situ. Jadi keterlaluannya mereka melakukannya di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi pun ada. Dan 24 hours dia orang telah dihantar pulang ke tanah air. Tapi saya nak sentuh tentang kebangsaan ataupun bangsa-bangsa yang ada di sana. Biar betul mereka semuanya bangsa Arab. Sebenarnya antara mereka pun ada juga bangsa Yahudi. Tapi dulu zaman kuno dululah, especially dekat Yahudi tu. Dekat Madinah. Tapi bezanya adalah mereka mempunyai kabilah. Kabilah. Ya. Contohnya Qahtani. Qahtani ni golongan yang memang darjatnya tinggilah. Tapi Ada kasta juga. Ada. Arab ada kasta. Masih lagi dikekalkan sampai sekarang. Saya minta tajuk Datuk, minta ulas Datuk. So tidak ada bezanya, tetapi di sini lebih ketara sebab di sini ada China dan India. Ya. So bagaimana tu? Ya, negara kita ni ada bangsa kan. Dalam bangsa India tu sendiri ada kasta. Ya. China pun ada juga. Ya. Melayu tak ada kasta. Ya. Tapi kita tengok perbezaan antara kita tu dari sudut ekonomi. Betul. Dari sudut pendidikan, dari sudut sosial. Jadi perkara ni sebenarnya ada pada semua bangsa. Ya. Jadi nak menjaga keharmonian itu sebenarnya kita tak boleh nak juga berfokuskan kepada isu Melayu dengan Cina, Melayu dengan India, Cina dengan India, India dengan Melayu. Tak boleh. Kita sebenarnya kena tengok keseluruhannya. Melayu sama Melayu. Kadang-kadang bergaduh Melayu sama Melayu pun satu hal juga. Betul. Kita tengok kewujudan parti-parti politik yang banyak ni pun akibat daripada tidak ada persefahaman di kalangan orang Melayu itu sendiri. Apabila dia masukkan soal 3R ataupun soal Race, soal agama, religion, royal. bangsa mungkinlah kita bangsa Melayu. Okey, fahaman kita begitu. Tapi apabila masuk agama tu, apabila kita ta'assub, kita mengatakan bahawa parti kita lah yang satu-satunya parti yang diredai oleh Allah Taala yang boleh menjamin syurga dan neraka. Itu menjadi satu perkara yang cukup bahaya dalam masyarakat kita yang memecah belahkan bangsa kita sendiri. Betul. Yang memecah belahkan bangsa kita sendiri. Sebab orang dengan Cina tu satu hal. Kita bergaduh dengan Cina tu satu hal. Tapi dalam masa kita bergaduh Melayu sama Melayu ni pun teruk ya. Lebih teruk lagi rasanya dah. Teruk lagi kita bergaduh dengan Cina sebenarnya. Makin teruk sekarang Datuk. Kita teruk sebab apa? Kita sama-sama kita ni Muslim, mengucap 2 kalimah syahadah. Betul. Maknanya kita Solat Jumaat sama-sama. maknanya kita ni
tidak lagi orang kata apa, bukannya kita ni masuk Islam tengah jalan, tidak. Betul. Tapi born Muslim. Yes. Kita dilahirkan sebagai Muslim. Betul. Oleh kerana ketaksuban kepada politik, boleh kita katakan kau kafir, kau munafik. Takfiri kan. Dan budaya-budaya macam ni timbul dalam masyarakat kita sekarang ni. Ya. Jadi itu yang jadi masalah. Ya. Tapi dengan orang Cina, kita tak ada pula nak menimbulkan isu-isu macam tu. Betul. Ya. Kalau dahulu kita ingat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana penentangan Rasulullah terhadap agama Ya. berhala pada masa itu, ya. Berhala tu dimusnahkan. Ya. Zaman sekarang ni berhala banyak. Tapi kita tak ada dah sampai ke tahap itu. Betul. Tapi sama-sama Islam ni pula kita bergaduh dalam kita ni. Lebih teruk daripada Tak, saya pergaduhan teringat. agama. Betul, masa zaman saya pemuda UMNO dulu Datuk. Waktu saya pernah ke Jakarta berjumpa dengan Allahyarham Soeharto. Dia kata kenapa Malaysia ini masih ada lagi masalah ras ataupun perkauman, dia kata. Sedangkan di Indonesia ada Pancasila, kita ada rukun negara. Ya, betul. Bukan? So kenapa kita tak menghayati prinsip 5 rukun negara itu? So jadi sebab kalau di Indonesia bercakap soal Jawa ke Madura ke Aceh, jadi satu kesalahan itu. Ya. Bukan? Dari itu boleh di RS dan ada ISA. Saya pun baru balik pada Indonesia. Ya, Dok. Saya tengok di Indonesia kehidupan dia memanglah dari segi sosialnya kita tengok Ya. takutlah jugalah. Ya. Rakyat ramai. Ya, Bersasak-sasak. Ya. Tapi apabila kita tengok macam mana mereka together bersama. Ya. Dari segi makan mereka macam mana, ya. Tertib sana. Ya. Walaupun beza agama ada tak? Berbeza agama memanglah. Ada. Ada. Kadang-kadang lah satu rumah pun berbeza agama. Di luar sana pun ada Cinanya, ada Indianya, ada bangsa dia lah, bangsa Indonesia ni. Kita tengok ketertiban mereka ni. Betul. Ya. Mereka kadang-kadang bercakap dengan bahasa Indonesia tu tanpa segan dan silu. Betul. Kita kadang-kadang nak menyatukan bangsa tu apa? Bahasa sepatutnya. Betul. Sepatutnya bahasa tu adalah salah satu daripada anchor yang penting untuk kita menyatukan bangsa kita. Betul lah. Ya, apabila kita bercakap negara bangsa, kita kena putuskan dulu. Bahasa pun nak digunakan pada bangsa ini. Kalau orang Melayu sendiri pun tak menghormati Ya. bahasa Malaysia Ya. dalam negara, bahasa rasmi negara kita, maka bagaimana kita nak mewujudkan satu keterikatan kita. Kita jumpa dengan orang Cina, dia cakap Inggeris. Itulah masalah. Kadang-kadang kita mengajuk dalam bahasa lugu awal apa semua kita broken Itu pun satu. belik. Saya tengok di sana, Datuk pun selalu pergi sana kan. Ya. Orang Cina bercakap Indonesia rasmi. Bahasa Indonesia, betul. Bahasa Dia resmi. bercakap, tak ada dialek. Tak ada orang Indonesia bercakap dialek Cina Ya. dalam Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Tak ada. Tak ada. Jadi mereka menghormati bahasa Indonesia itu sebagai bahasa penyatu bangsa. Ya. Ini kita kena mulakan dulu. Betul. Kita kena ada persefahaman. Setengah masalah kita sekarang ni, siapa yang nak mulakan? Ini satu persoalan dia. Siapa nak mulakan? Dan Perdana Menteri dah nyatakan. Kalau dah nyatakan di situ, kena start dengan pihak Ya. uh, Pentadbir. kerajaan. Ya. Kemudian JLC. Jesse, ya. JLC ada dalam negara kita ni pun. Masya Allah. Cakap bahasa Inggeris Mereka bercakap bahasa Inggeris, bukanlah makna kita tolak bahasa Inggeris, tidak. Ya. Tapi kalau kita nak menyatukan bangsa yang ada, pelbagai bangsa yang ada dalam JLC itu sendiri pun, mestilah JLC pun bercakap dalam bahasa Malaysia. Tapi tu saya nak Tapi mencelah sikit. persefahaman itu dulu. Ya. Kalau boleh saya mencelah sikit. Bila kita kaitkan dengan Indonesia Datuk mereka pun tidak menggunakan nama-nama Cina mereka. Nama Cina. Ya. Jadi mereka, adakah kita ni macam kita, salah satu perkara yang saya nak tanya Datuk apakah modus, apakah perkara yang kita boleh buat untuk membina negara bangsa ni? Adakah dengan menyatakan yang nama pun kena ada SOP-nya, semuanya kena nama yang berpaksikan kepada Malaysia ataupun Melaya? Contohnya Cempaka ke kita sebenarnya pada acuan kita. Kita pada acuan kita. Kita tak perlu meniru acuan orang lain. Tetapi kita mengambil semangat. Semangat satuan dia tu macam mana, ya? Bahasa, bahasa. Kita faham gitu. Kemudian adat. Betul. Ya, adat bagaimana? Adat resam kita. Adat resam. Ya. Kita nak kena terima adat resam ni macam mana cara kaedah. Kadang-kadang kita nak orang lain hormat kita. Kita tak hormat orang lain. Ya, misalnya apa budaya orang Cina. Budaya orang Cina ni bakal mencung kuat-kuat. Macam apa dia panggil? Macam kongsi Pak Choi lah. Ya. Kongsi Pak Choi. Ya. Papan tu. Ya. Okey. Boleh pula. Tapi kalau kita pakai mencung kita, Kesakap. kena tangkap. Itu contoh lah, contoh situ. Betul. Kemudian kita tengok
cantik ya kalau orang Cina, orang Cina pakai samping. Ya. Samping Melayu. Tengkolok orang Cina pakai cantik. Betul. Tapi orang Melayu dia rasa macam tak boleh nak pakai pakaian Cina. Tak kena. Apatah lagi nak pakai yang India punya. Oh, ya itu tak. Oh, itu jadi isu besar tu. Jadi isu besar. Ada kita kaitkan dengan salah cakap sikit dah kata menghina agama. Betul, betul. Jadi ini satu perkara yang maknanya ada satu pihak yang tertentu dia mesti kita jadikan benda ni, adat ni kita kata ia adalah satu perkara yang menjadi anchor juga kepada perpaduan. Betul. Untuk mewujudkan negara bangsa ni. Adat penting. Bahasa adat yang penting. Yang ketiga ekonomi. Ini penting ekonomi. Apabila kita nak satu bangsa itu dihormati, maka ekonomi bangsa itu mesti kuat. Kuat je lah. Kalau ekonomi bangsa itu lemah, rendah, ataupun bangsa tak maju, akan dipandang oleh satu bangsa yang lain. Betul. Yang mungkin mereka lebih tinggi. Betul. Dalam negara kita ni kita tengok mungkin kaum Cina lebih mendominasi ekonomi berbandingkan kaum Melayu. Dan kaum India di bawah daripada kaum Melayu lagi. Tapi bagaimana kita nak menjadikan jurang perbezaan itu dirapatkan. Dirapatkan jurang perbezaan ekonomi itu. Kita dah ada dasar ekonomi baru dan sebagainya. Tapi masalah negara kita ni politiking itu terlalu kuat sangat. Sehingga apabila kita dah nak mencapai satu tahap yang baik, politik ini mengganggu. Gangguan politik itu yang Ia menyebabkan apa yang dicita-citakan oleh pemimpin asal kita, pemimpin awal kita itu Terbantuk. Ya, betul. Dah baik dah macam Tun Razak dah buat, dah cantik dah. Bukan? Dah macam Datuk ada lembaga Datuk ni juga lembaga pengarah dekat UKM. Saya bila sebut UKM tu kadang ada sensitif sikit, Jack. Sebab waktu Tun Razak merasmikan UKM tu tadi saya bercakap tadi, dia kata supaya bahasa Melayu bahasa ilmu. Bukan macam kata saudara Mak Rajab Baraudin, dia kata bahasa rasmi Indonesia apa bahasa Melayu. Kan? So jadi kalau kita bercakap kenalah tepatnya sebab at least Datuk boleh memperjuangkan juga soal bahasa dan yang paling penting sekarang soal ekonomi. At the end of the day dari segi cakap politik Datuk duduk di Jabatan UMNO bahagian Bangi Datuk. Bangi adalah satu dianggap sebagai macam calon kota raya lah. Kan? Sekarang ni penduduk berapa ramai penduduk tu? Di Bangi itu hampir 500,000. 500,000 penduduk dan mencakupi sampai ke Kajang dan sebagainya dah. Sampai ke Balakong sana. Sampai ke Balakong. Ceras. Oh, 500,000 rakyat yang Penduduk. Penduduk. Pengundi saja 320,000. Mana tu? So jadi kalau cakap soal pengundi ni macam mana bila orang bercakap pecahan kawasan dan sebagainya. Ini satu hal isu lagi ni. Isu baru ni. Kan? Persepadanan. Dia isu persepadanan semula ni. Baru ni sensitif betul. Saya pergi sendiri dalam amanah punya, dia buat satu Convention. Kongres juga. Convention. Ya. Dalam convention tu diputuskan persetujuan pihak amanah ni untuk diadakan persepadanan semula. Okey. Tetapi orang telah manipulate Ya. dia punya keputusan tu. Orang kata apa? Ni nak bagi kat DAP ni. Itulah masalah dia. Kenapa kita jump to the conclusion? Orang setuju kata wujudkan persepadanan semula kerana dah terlalu ketat sangat. Dah padat. Ya. Padat sangat di Bangi. Betul. Dan banyak di kawasan-kawasan lain pun mengalami masalah yang sama. Kepadatan betul. Tidak ada keseimbangan jumlah pengundi di satu-satu kawasan parlimen tu. Jadi macam mana pun nak kena buat persepadanan semula. Bebanan Jadi yang saya dihadapi. kebetulan di Bangi ni, saya melihat perkara ini adalah satu perkara yang mendesak. Ya. Bagaimana seorang wakil rakyat nak berkhidmat secara berkesan apabila pengundinya terlalu ramai. 300,000 pengundi. Setengah tempat tu tak sampai 50,000. Betul. Maknanya kalaulah tempat tak sampai 50,000 pengundi parlimen, jadi tempat saya ni maknanya 6 wakil rakyat sepatutnya. Betul. Tapi dibergalas oleh seorang wakil rakyat. Jack, saya sebenarnya bila sebut soal begini, saya terfikirlah di hati saya. Apakah kita merasa takut dengan DAP ni? Kalau kita seorang pejuang, kan? Kita yakin bahawa apa perjuangan kita bawa untuk rakyat, kita boleh meyakinkan kepada rakyat, at the end of the day, atas meja ada makanan, ekonomi rakyat diperbaiki. Saya rasa DAP is not the issue bagi saya. Ini bila kita bercakap persebadanan semula, DAP ketakutan. Macam orang kita takut hantu lah, Jack. Itulah. Kan? Saya Jadi, tak tahu macam mana you punya pandangan, Jack? baru-baru ni pun saya bertekak jugalah dengan ahli-ahli dalam bahagian saya juga. Pro and con lah. Tetapi secara ilmiah lah, bukannya kita gaduh kosong. Dan exactly apa yang
Datuk Amir sebut tadi, takut DAP hantu. Ha. Sebab orang kita ni terkenal dengan takut pada hantu kan. Tapi at the same time lagi teruk kalau kita lihat kalau kita takut dengan DAP. Saya ni bercakap melalui pengalaman saya sendiri. Ya. Sebab saya mendapat mungkin rezeki saya lah berkawan dengan pelbagai bangsa. Apabila ayah saya ditukarkan ke Taipei, kemudiannya di Melaka, dan saya membesar dengan pelbagai bangsa, orang Cina. Ada sekali tu satu kelas saya 2 orang je Melayu. Solihuddin dengan saya lah. Yang lain semua orang Cina dan India, ramainya Cina. Jadi kita ni berasimilasi, berkawan. Dan saya mengajar dia bahasa Melayu, dia mengajar saya bahasa Inggeris. Ya. Jadi tapi perkara ni mungkin 30 tahun dahulu. Saya pun dah 40 tahun sebenarnya. Ya. Tapi apabila saya lihat keadaan sekarang, cuma saya nak sentuh dalam hal kalau kita bercakap tentang membina negara bangsa, kita kena titipkan daripada bangku sekolah lagi. Sebab tu saya nak tanya pendapat Datuk Zaidi perkara hal ini, kerana saya lihat memang tepatlah apa orang kata melentur bentuk buluh biarlah dia rebung. Jadi hal perkara yang sama perlu dititik beratkan sejak kecil lagi. Macam mana? Betul. Semua benda kita kena buat daripada muda. Daripada maknanya rebung. Kalau kita cakap pasal buluh ni rebung lah. Ataupun apa pun kena acuan tu kena betul. Jadi negara kita ni dah sampai ke tahap ini, baru kita nak perbetulkan tu, nak betulkan ni, nak apa ni, tutup sekolah apa nama ni, vernacular. Saya tak boleh lah. Masa sekarang ni memang dah tak boleh. You buat macam tu, hancur negara kita. Betul. So, dengan apa yang ada sekarang ni, kita kena apa nama kata, macam Jeb cakap tadi, kita kena asimilasi kaum kita tadi tu secara yang tertib dan teratur. Maknanya hak masing-masing itu hendaklah kita jaga. Tanggungjawab masing-masing juga naklah kita pikul bersama. Hak masing-masing tu mana hak bangsa. Okey, dia ada sekolah. Sekolah Cina. Sekolah jenis kebangsaan Cina. Sekolah jenis kebangsaan India. Ataupun Tamil. Kemudian sekolah kebangsaan kita. Jadi itu hak tu dah terakru. Tetapi macam mana cara kita nak membentuk negara bangsa, berbalik pada negara bangsa tadi tu, maknanya kita letaklah di situ apa acuan dia. Acuan bagaimana kita nak. Walaupun dia sekolah tu sekolah jenis kebangsaan, tapi penghasilan daripada sekolah jenis kebangsaan itu juga adalah bangsa Malaysia. Betul. Betul. Penghasilan daripada sekolah jenis Tamil tu juga adalah bangsa Malaysia. Lahirnya. Dia bukan lahir bangsa Tamil, bukan lahir bangsa Cina. Ini pun sekolah kebangsaan Melayu kita ni pun maknanya hasil dia adalah melahirkan bangsa Malaysia tu sendiri. Betul. Jadi barulah daripada mana datangnya acuan ni, tak kira lah. Tapi hasilnya adalah sama. Betul. Ini matlamat kita. Kita tak nak, kita pelbagai acuan yang ada, tapi hasilnya pun pelbagai juga menyebabkan huru-hara dalam negara kita. Betul. Tak, Datuk, saya melihat macam kita satu kurang keyakinan. Kita takut bahawa kalau majoriti Cina akan undi pada DAP. Sedangkan dulu kita ada dalam Barisan Nasional MCA, berapa banyak MCA jadi kursi-kursi yang diwakili oleh mereka dalam kawasan Melayu. Cakap Melayu bertanding dalam kawasan Cina pun dapat juga. Gerakan juga. Ya, digerakkan pada parti gerakan. Tetapi masalah Datuk, saya tak tahulah. Dalam perhatian saya, kalau kita baik, kalau kita ada kepimpinan yang baik, perjuangan kita jelas Ekonomi untuk baik. rakyat dan rakyat selesa. Tak ada jadi masalah, tapi kita ditakut-takutkan. Jack, ini saya tengok. Oh, ini kalau pecah kawasan banyak Cina, DAP. Apakah DAP itu sudah sinonim? Datuk. Apakah? Kenapa tidak MCA? Kenapa tidak gerakan? Dia sebenarnya begini tu. Saya nampak sekarang ni DAP ni sebenarnya bukan hantu. Ya. Masa PAS berkawan dengan DAP, dia bawa bendera DAP tu bagai nak rak. Betul. Kita tak buat tak? Kita tak bawa bendera DAP. Dia orang pakai bendera kita. Dia bersungguh-sungguh. Sebab apa? Niat dia satu. Dia berkawan dengan DAP sebab nak jatuhkan Barisan Nasional. Itu saja matlamat dia. Apabila gagal matlamat tu, balon. Dan kita pula berkawan dengan DAP, dia marah. Dan dia momokkan dengan perkara-perkara yang tak baik, menakut-nakutkan, menjadikan DAP sebagai hantu. Jadi orang Melayu akibatnya terpengaruh lah. Sementara waktu terpengaruh pada PRU yang ke-15, kita lihat bagaimana rakyat menghukum kita. Betul. Tapi tak apa, insya-Allah kita yakinkan bahawa kita berkawan dengan DAP
kita dah menentang DAP lama dah. Betul. Ya, mana kita berlawan DAP lama sebab apa? Sebab dia nak melaksanakan apa yang menjadi agenda mereka. Ya. Ya. Pemimpin terdahulu. Dahulu. Ya. Jadi sekarang ni kita lemah. Hmm. Apabila kita lemah, kita masuk dalam kerajaan perpaduan, agenda mereka tu kita buat syarat. Jangan diketengahkan. Maknanya perjuangan kita bersama dengan DAP ni, benda agenda kita ni adalah agenda yang sama. Ya, ya. Mengekang apa yang menjadi agenda kepada pihak DAP. Ya. Sama ada dia menjadi pembangkang ataupun dia menjadi kerajaan, ya, agenda tu tidak dilaksanakan, itu yang penting. Ya. Dan kita masuk bukannya secara sembrono, suka-suka kita masuk ataupun kita terlalu takut nak menjadi pembangkang, tidak. 22 bulan kita menjadi pembangkang. Betul? Ada kita takut? Ya, Tak ada. kita makin mekar. Iya. Masa tu saya nampak kesatuan kepimpinan UMNO daripada atas sampai bawah begitu akrab sekali, tak pernah berlaku lah. Betul? Sepanjang 20-30 tahun saya bersama dengan UMNO. Ya. Sebab apa? Suasana yang pertama kali berlaku kita menjadi pembangkang. Ya. Tak pernah terfikir pada akal fikiran kita. Tapi bila jadi kerajaan dia tu, Bila jadi kerajaan, Adakah sama momentumnya? insya-Allah. Ha? InsyaAllah. nak tanya Ketua Perangai Selangor lah macam mana. Kan? Kita Sebab pun nak tahu juga. kadang-kadang kita ni kadang-kadang dia tak sedar diri tu sebenarnya. Kita ni sebenarnya kita menempel Tapi aja. saya nampak begini Ya. tu ya. Masa kita kuat, lain Ya. keadaannya. Masa kita lemah, ya, lain pula kaedah pendekatannya. Masa kita kalah itu lain. Ini sekarang ni kita ada kuasa. Masa kita ada kuasa sedikit, saya nampak ya, kita masih lagi orang kata sedar diri lah. Ya. Ya. Sekarang ni pun kita tidak macam dulu tu. Walaupun ada orang baca kata UMNO dah nak jadi balik lah macam dulu, tidak. Bagi saya nampak menteri-menteri yang ada, timbalan-timbalan menteri yang ada ni masih lagi orang kata pijak tanah. Masih lagi memandang ke bawah. Ya. Masih lagi orang kata mengambil berat tentang Rakyat, masalah-masalah ahli dan juga rakyat. Ya. Ya, umumnya. Ya. Dan kita melihat di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid sebagai contoh. Ya. Bagaimana apa yang dipertujukan oleh Datuk Seri Zahid ni cuba nak dimanipulasikan, ya, bukan sahaja oleh golongan tertentu dalam UMNO, tapi ya dipanaskan dan dihangatkan oleh pihak pembangkang itu sendiri. Ya, saya katakan parasit yang nak berdiri luar UMNO lah sekarang ni. Jadi apa yang dimomokkan itu sebenarnya, dia nak mengatakan bahawa keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid bersama dengan bersama dengan kajian perpaduan ni, bersama dengan PH ni, Ya. ada satu keputusan yang silap. Kata mereka lah. Kata mereka Ya. lah. Itu yang mereka nak bawa ke tengah tu. Kita kena ingat dalam PH ni bukan ada DAP saja. Ya. Ya, Datuk Seri Anwar tu PKR. Ya. Ya, kemudian ada Amanah. Ya. Kenapa dia tidak cerca kita bersama dengan Amanah? Ya. Kenapa dia tidak cerca kita bersama dengan PKR? Ya. Dia hanya cerca kita bersama dengan DAP. DAP itu adalah sebahagian. Bukan JRS, GPS. Ya, DPS, JRS lagi. Warisan lagi. Ya. Jadi rakyat dah mula sedar sekarang ni. Saya nampak sikit-sikit rakyat dah mula faham. Ya. InsyaAllah baru ni di Kemaman, baru ni bukanlah satu ukuran dia. Ya, ya. Sebelum ni pun Kemaman tu dia dah Bukan buat. referendum, bukan referendum, bukan. Ya. Tapi kita melihat bahawa Datuk Seri Zahid sebagai TPM dan juga Menteri KKDW Ya. telah memainkan peranan penting, ya, mengembalikan semula keyakinan ahli dan juga rakyat terhadap UMNO. Ya. Ini saya nampak jelas. Saya sendiri sebagai pemimpin Ya. di peringkat bawahan. Ya, kita melihat bagaimana persepsi Ya. daripada rakyat. Ya. Di bawah KKDW itu sendiri memang sesuai sangat. Betul. Ya. Boleh membantu rakyat. Ya, membantu Khususnya rakyat. orang Melayu. Orang Melayu khususnya di kawasan-kawasan kawasan suburban dan juga di kawasan rural. Ya. Jadi di Selangor itu sendiri, Ya. berbalik contoh di Selangor. Ya. Kita lihat bahawa ini semua kawasan-kawasan yang melebak. Ya. Kita kalah. Ya. Kecuali Datuk Johan di kawasan Dusun Tua. Dengan Dusun Tua tu macam kawasan Melayu kan, tapi di situ Tapi ada juga mixed ni area. mentonya. mix kat situ ya. Dan kawasan Datuk Rizam Boleh menang. Ya, di Sabak Bernam. Syak Bernab ya. Kita boleh menang di situ. Maknanya bukanlah keseluruhan, walaupun kita katakan sebagian besar dah Bukan penolakan secara penolakan total lah. secara total. Ya. mereka sebenarnya terpengaruh Ya. dengan hasutan-hasutan yang dikatakan sebagai kita ni menyokong DAP. Tapi kalau mereka tengok betul-betul apa perjuangan DAP yang dahulunya sewaktu PH 1.0 Ya. telah pun tidak dilaksanakan lagi. Yang pada masa itu dilaksanakan, kenapa? Kerana ketua mereka adalah penasihat. Sekarang, Ya.
penasihat PAS kan ni. Penasihat 4 buah negeri. Tak payah sebut nama lah tu. Tak payah sebut nama. Malas ada sebut nama. Malas sebut nama, betul. Pada masa itu, dia sibuk dengan agenda dia sendiri. Ya. Jadi dia tak jaga ni, DAP ni. Tambah pula dia adalah daripada parti minoriti. Dia tak kawal pula tu. Dia tak kawal. Ha. Apabila tak kawal, memanglah agendanya. Tapi apabila bersama dengan kita, kita dah letakkan syarat-syarat yang tertentu, yang mana kita sendiri akan, orang kata berhati-hati tentang perkara ini. Apa yang rakyat tak suka, kita tak akan buat. Ya. Kita dah ambil pengajaran tentang perkara itu. Pemimpin-pemimpin juga kena ambil pengajaran tentang perkara itu. Apa yang rakyat tak suka, apa yang boleh membinasakan negara, sama sekali kita tidak akan buat. Apa yang rakyat suka dan boleh membangunkan semula negara kita ni daripada kejatuhan selama tempoh yang lepas 5 tahun yang lepas, itu yang kita akan bangunkan. Jadi tu, saya tertarik bila Datuk mention pasal YB Rizal, Sungai Tawar. Ya. Kita lihat secara pecahan kaum 90% di Sungai Tawar, orang Melayu ya. Tetapi di tempat-tempat lain yang mempunyai kepadatan orang Melayu yang tinggi seperti 90% seperti di Sungai Tawar, kita gagal. Jadi apakah formula yang digunakan di Sungai Tawar yang tidak direplicate oleh don-don yang lain sehingga kan kita menang 2 kursi? Saya nampak faktor Datuk Rizam tu sendiri. Ya. Dia- Calon tu sendiri kerana dia Buat kerja dia turun Padang. sentuhan daripada Dia rakyat. bukan turun ke Padang. Ya. Turun ke Padang Indonesia. Tapi dia turun Padang. Ya. Maknanya dia bersama dengan rakyat. Ya. Walaupun dia sebut sebagai supol menteri, tapi dia turun Padang. Betul. Bersama dengan rakyat. Saya bersempat sekali dua pergi berkempen. Selama tempoh kempen PRN tempoh hari, saya lihat bagaimana rakyat menerima Datuk Rizal tu. Betul. Dengan baik. Bukanlah kita katakan yang lain-lain tu tak buat kerja, tidak. Tetapi dia berjaya mengekang pengaruh dan juga dakwah yang dibawa oleh pihak. Pada masa itu, Tok sendiri pun tahu, mantan pada pengurusi perhubungan UMNO Negeri Selangor, mantan pada pengurusi Barisan Nasional Negeri Selangor, memainkan peranan yang hebat sekali. Kebetulan anak dia pun bertanding di kawasan sana. Anak nak bertanding pula situ. Anak bertanding kat situ. Di Jadi dia turun kat situ habis-habisan, all out. Dan ada lagi orang yang terpengaruh dengan dia. Tapi kali ini insya-Allah saya lihat pengaruhnya semakin. Tak, saya yakin Datuk sebab saya melihat di Bangi. Sebab itu saya mengundang Datuk untuk malam yang ke-6 ni. Saya mengundang Datuk nak berbicara tentang persepsi ni sebab di Bangi saya beritahu waktu tu saya betul yakin kalau Datuk berkesempatan diturunkan sebagai calon, saya ingat bukan Melayu pun menerima Datuk. Pada saya lah, saya merasakan contoh Datuk, saya tengok macam anak Tan Sri Johan Jaafar. Kan? Dia Melayu. Walaupun dia mewakili parti DAP. Sebab orang Melayu retinya kaum-kaum lain menerima kalau sentuhan itu betul. Jadi macam Datuk sekarang ni, memanglah sekarang ni tenat Datuk nak jaga 500,000 penduduk Datuk kan. Betul. Penat Datuk, kita faham dengan tak ada apa-apa jawatan pun. Saya cukup faham lah Datuk. Tetapi saya rasa kalau kita sentuhan, macam Datuk kata tadi lah, you take care of the people will vote for you. Walaupun bukan Melayu, sama ada India, Cina dan sebagainya. Saya mendengar. Saya melihat tu, Ya Dok. dalam keadaan ini kerjasama di antara pemimpin UMNO, MCA, MIC dan juga parti-parti komponen dalam PH. Baik tu. Baik Dok. Baik. Kita dah mula ada chemistry. Ada chemistry. Ya. Dulu memanglah agak orang dah cakap begitu. Kadang-kadang ahli kita sendiri masih macam geli-geli. Dan itulah tu istilah begitulah, maknanya rasa macam bersalah. Tapi lama kelamaan apabila kita turun bagikan penjelasan kepada mereka. Tok dia tanya tu, pelayar saya, Saudara Muhammad Mokhtar Zainuddin, Saudara Ahmad, saya dia menzahirkan di Selangor tu. Datuk sebagai ketua perangan. Dia direct ni Tok. Pelayar saya dia kata di Selangor, dia kata cawangan UMNO kebanyakannya tak berfungsi. Alih-alih panel je shock sendiri je katanya. Tok, kemudian Ahmad pula dia kata batang hidung pun tak nampak. Sebagai ketua penerangan UMNO Negeri Selangor. Boleh Datuk boleh explain? Ini pelayar saya bertanya Datuk. Masa PKP itu hari. Siapa yang turun ke bawah? UMNO lah turun ke bawah. UMNO turun. Tapi kadang-kadang kita turun, kita tak pakai baju UMNO. Yang menggerakkan UMNO di bawah tu siapa? Itu semua adalah ahli cawangan. Banyak program-program yang kita buat bersama dengan masyarakat. Mungkin orang yang prihatin dia akan beritahu. Orang yang tak prihatin
dia takkan ambil tahu. Ya, soal kita dah bersama dengan masyarakat. Hmm. Ya, kita turun dalam masyarakat ni bukan saja pada masa musibah. Ya. Ya, masa banjir. Bukan saja masa banjir. Masa dalam keadaan aman damai, kita turun bersama dengan pemuda-pemuda misalnya, apa kegiatan mereka, gotong royong, kita turun bersama. Ya, mereka minat sukan, kita turun bersukan. Jadi bersama artinya Datuk, santunan tu ada ya. ada. Ha. Dan kita juga berada dalam komuniti penduduk itu sendiri, persatuan penduduk. Yang menggerakkan persatuan penduduk ataupun KRT. Yang menggerakkan KRT itu sebenarnya adalah ketua cawangan, ya, Ketua Pemuda Cawangan. atau ketua muda, ketua puteri, ketua wanita dan juga ahli-ahli cawangan. Jadi masa tu kita tak pakai baju UMNO, tapi kita adalah UMNO. Kita turun dalam masyarakat. Ada keadaan yang tertentu, kita tunjuk bahawa kita ni adalah UMNO. Ya. Ada dalam keadaan tertentu, kita tak menunjukkan yang kita ni UMNO. Kita guna topi yang lain. Ya. Dalam topi NGO pun banyak juga kita buat program. Ya. Dan program-program ni sebenarnya bukanlah program yang kecil semata-mata, program yang besar pun kita libatkan. Ya, ya. Ya, kita libatkan diri kita. Bahkan kita bersama dengan agensi-agensi kerajaan sendiri. Dia mungkin penerangan tu lah. Datuk kena bertingkat kali penerangan lah tu. Ya, mungkinlah. Ha. Itu kita tidak nafikan. Ya, ya. Bagaimana cara kita macam Datuk Amir, saya ucapkan terima kasih banyak ya kerana sudi menjemput saya sendiri Ya, 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 ya. ya untuk bersiaran ni. Bagi saya ni kalau nak TV3 jemput, berapa nak kena bayar? Tak, bagi ini Jack, sebab banyak orang mengatakan bahawa yang paling penting sekarang ni adalah sentuhan. Betul. Rakyat perlukan sesuatu. Jadi saya berkeyakinan untuk masa akan datang tu ada perubahan. Tambah-tambah lagi sebab bila kita bersama dengan Pakatan Harapan. Dulu kita bertanding solo. Kan? Bertanding 3 kan. Tapi kali ini rasanya kalau kesatuan itu mantap dan pihak sana pun semakin lemah kita lihat, semakin lemah. Dan terkejut sana, terkejut sini pun ada dah. Macam mana Jack? Saja tu, Ya, saya ya, nak sama-sama sikit berkenaan dengan penglibatan kita UMNO. Saya semua menyeru supaya kita buka website kita ataupun TikTok kita pun ada ataupun FB kita ada. Kalau katakanlah nak tahu program apa di bahagian Bangi buat, buka FB bahagian Bangi. Kalau nak tahu bahagian mana Shah Alam buat, buka FB bahagian Shah Alam. Buka lah FB tu. Oh, berarti sekarang ni UMNO di Selangor sudah pun mula mempertingkatkan media sosialnya. Semua ada. Alhamdulillah. Dalam FB kita boleh buka. Tapi orang suka menuduh buat tak buat itu ini macam-macam lah. Kalau nak dikatakan soal parti, tujuan dalam masyarakat tu, saya pun ya, kalau saya katakan parti-parti lain pun, adakah tuan-tuan melihat parti-parti lain tu orang kata melata. Macam nak menamunya dah. Jadi tapi kita tak naklah mengatakan bahawa orang lain orang lain tak buat, kita saja yang buat. Tak boleh kata begitu. We are not in the denial. Ya. Kita tahu Tak ada denial. mungkin semangat kita belum cukup. Ya, mungkin semangat itu. Tapi saya di Bangi tu begini keadaannya. Saya nak bagi arahan kepada semua untuk cawangan, ya. Untuk menyantuni bukan saja ahli UMNO tapi juga masyarakat. Ya. Terutama sekali kalau ada masyarakat yang ditimpa musibah. Ya. Kita kena pastikan bahawa kita adalah orang yang pertama sampai ke Saya tengok tadi dalam Facebook tadi Datuk dah pergi berjantun ni ada 2-3 rumah tadi saya tengok. Jadi hari Minggu, hari cuti mesti kita pergi tu. Oh. Kita dah cari dah. Ya. Dan semua tu memanglah susah nak dihebahkan tu. Kadang-kadang kita pergi satu rumah, duduk rumah tu yang tahu. Tapi kalau nak tahu betul-betul buka FB Bangi. Ya. Boleh dikatakan hampir hari-hari kita Kalau tu. boleh saya mencelah sikit tu. Ya. Tak, sekarang ni Jack, tak apa kita celah Cakap je. borak, Kita borak kan. Saya bukan apa, macam program kita pada malam ni pun nama persepsi kan. Ya. Dan kita lihat UMNO ni masalah yang utama yang kita hadapi sekarang, bukan sekarang aja. Ya. Sejak daripada PRU14 lagi kita sedang berlawan dengan persepsi yang buruk yang orang lemparkan dengan fitnah. Dengan macam-macam lah zaman fitnah sekarang. Jadi bukan mudah untuk kita tangani. Tapi sudah tentu kita kena buat. Macam mana yang Datuk Amir pun buat di TikTok, saya buat di TikTok, kawan-kawan di sana. Kita bergabung dengan Pakatan Harapan sekali, Datuk. Kita bukan shot sendiri sama-sama PN aja. Mereka pun saling membantu kita. Jadi memang bila Datuk cakap pasal chemistry, saya boleh cakap dari segi pengamal media, memang kami dah chemistry. Cuma dalam hal fitnah ni, perlu orang kata apa, diambilkan tindakan pada mereka yang tidak bertanggungjawab ni dengan tindakan undang-undang yang sekeras. Saya setuju. Saya bukannya nak kata kembalikan ISA. Kita ada undang-undang kita. Tak perlu sampai ke ISA. Macam sekarang ni pun dah banyak. Buka mulut, fitnah, takkan ambil tindakan. Ya. Tu. Persaingan yang tidak sihat antara parti-parti politik dalam negara kita ni ialah
apabila kita nak jatuhkan kepimpinan parti yang lain, kita fitnah. Bukannya kita tunjukkan yang kita boleh buat lebih baik. Betul. Kita kan Apabila dan sikap rakyat kita ni pula kurang tabayun. dia Datang tibayun banyak. Dia tibayun banyak. Tibayun. Tibayun tibai lah. Tiba. Dia suruh tabayun, bukan suruh tibayun. Apabila sampai satu berita, tabayun dulu betul ke tak betul sebelum kita hukum. Ini sampai jatuh kerajaan, lepas tu kita menyesal. Ramai yang bercakap begitulah. Jadi sekarang ni masalahnya, kalaulah kita berbalik pada cerita nak membina negara bangsa. Ya. Kita nak membina negara bangsa ni, maknanya apabila kita cakap tentang bangsa yang maju, bangsa yang dihormati oleh dunia tu, politik kita pun kena matang lah. Ya. Politik kita pun kenalah politik yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tak boleh kita nak fitnah orang. Kalau kita fitnah orang, orang jatuh kerana fitnah kita, kemudian orang pilih kita kerana fitnah bijaknya kita memfitnah orang ni, dan kita tak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugasan, akhirnya apa? Bangsa tadi tu akan dikenali sebagai bangsa yang dahsyat, bangsa yang hancur. Hebat. Jadi kita nak supaya kita sentiasa memikirkan apa yang lebih baik kita boleh lakukan untuk negara kita. Betul. Kita tawarkan biar rakyat yang melihat, rakyat menilai. Ni budaya politik sihat ni nak kena diamalkan dalam negara kita ni. Ya. Bermula ni kita tinggalkan untuk tahun ni. Ya. Untuk tahun akan datang ni, tahun baru ni, dengan azam yang baru, dengan semangat yang baru, saya menyeru parti-parti yang suka menabur fitnah ni, hentikan fitnah-fitnah tu semua. Dan rakyat pula membuka mata, melihat siapa yang fitnah, tolak. Ya. Tolak fitnah. Macam Tolak memburuk-burukkan orang. Macam mana tu? Apa yang kita boleh buat? Boleh buat ialah maknanya kita buat satu kempen dan juga kefahaman pada diri kita sendiri, pada rakyat juga, bahawa kita tak nak dengan fitnah dan kita menghukum orang kerana fitnah. Dari segi undang-undang, apa yang avenue yang kita boleh buat? Banyak undang-undang yang dah ada ni dah cukup bagi saya. Undang-undang yang dah ada ni memang cukup untuk kita mengambil tindakan atas pemfitnah-fitnah ni. Dan kita lihat bagaimana banyak juga pemimpin parti politik yang buka mulut je fitnah, mulut je fitnah, dan mereka dah disaman. Saman kebanyakan sekali tu, saya bersut. Ya. Itu yang saya kata. Bayar berpuluh ribu, beratus ribu, juta pun ada. Tengoklah macam mana fitnah, damages yang dihadapi oleh orang yang difitnahkan tu. Ini satu pengajaran untuk mereka. Tapi kadang-kadang tu, oleh kerana pentaksub ni pun ramai tu, jadi masalahnya bila difitnah setakat 50,000 tu, dia buat collection je tu. Betul. Satu hari boleh dapat. Kadang-kadang terlajak sampai 100,000. Untung lagi 50,000. Jadi collect lagi orang lagi. Jadi ini kita tak mahu. Kita nak rakyat sedar. Ya. Sekarang ni kita menyeru rakyat supaya untuk memilih pemimpin, tak kira lah dia nak pilih PAS ke, dia nak pilih PH ke, dia nak pilih UMNO, tengok siapa yang boleh bagi tawaran yang terbaik. Betul. Bukan zaman retorika lah. Bukan lagi zaman-zaman Retorik awal semua retorik tak ada lah. Kita nak itu kempen itu yang kita nak mainkan. Dalam media-media sosial, secara kecil-kecilan ataupun besar-besaran. Dan cadangan saya kita tonjolkan apakah hukuman yang dilakukan kepada mereka yang memfitnah ni. Bagi saya, yalah, kalau kita nak, Datuk, mungkin saya bercanggah pandangan dengan Jack. Saya merasakan menghukum satu hal lagi, tetapi kesedaran itu lebih penting. Kalau penyakit itu lebih baik kita, yang paling penting sekali, kita menghindarkan penyakit itu daripada mengubati. Betul. Sebab sekarang ni warga bangsa kita dah rosak. Dah sakit kita ni. Pertama sekali, banyaknya parti-parti politik sama-sama kita bergaduh. Betul. Sedangkan sekarang kalau kita tengok, mereka kekal. Dalam Barisan Nasional kita ada MCA. Dalam Pakatan Harapan dia ada DAP. Dalam Perikatan Nasional dia ada gerakan. Tapi kita sama-sama kita ni berbalah bagai narak, berapa banyak partinya. Macam mana, Dok, pandangan Dok? Ya, betul. Saya sangat bersetuju tu. Sebab kita kena matang lah. Sebab sekarang ni kita kena ingat, apabila kita tarik orang muda seawal umur 18 tahun menjadi pengundi, apa yang kita nak dia jadi pada mereka? Apa yang kita nak daripada mereka? Apa acuan yang kita nak bagi? Ya. Kita tarik mereka masuk dalam kancah. Sebenarnya kita nak suruh dia jadi apa? Jadi penghukum ke? Ataupun dia nak menjadi seorang pemilih yang bijak, yang menentukan masa depan dia. 18 tahun, 19 tahun, 20, 30 tahun, jauh lagi dia ke depan. Dia nak dipilih ni kadang-kadang dah umur 70 tahun. Kan? Jadi kalau dia salah pilih, pembawaan 5 tahun tu,
Ya, macam yang PRU 14 tu, Ya, yang apa ni yang ke-14 tu yang lepas Sampai 4 Perdana Menteri. 3 Perdana Menteri 3 kan? Perdana Menteri. Ha. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Ya. Betul kan tu? Betul. Jadi kalau kita dah sanggup orang kata apa bagi peluang kepada orang muda untuk memilih. Jadi kita kena wujudkanlah satu bi'ah, satu suasana yang baik. Untuk orang muda jangan kita pengaruhkan rebung tadi tu ya dengan acuan yang tak betul. Betul. Ya, dengan apa ni pendekatan yang salah. Dengan kepelbagaian parti politik ni masing-masing nak mendakwa dia adalah yang terbaik, it's okay. Tak apa tu. Dia nak mendakwa dia terbaik, dia boleh berhak. Kita rakyat Malaysia kita ada hak kita nak menubuhkan parti politik. You nak tubuhlah parti politik macam mana sekalipun, tapi buatlah tawaran-tawaran yang cukup baik. Ya, bukannya kita menabur apa nama ni RM1 seumpama berlaku di Terengganu sehingga terpaksa diadakan pilihan raya kecil. Betul. Sebagai contohnya tu. Ya. Ada orang kata kita ajar dia. Sebab apa? Sebab dah elok-elok aku terima duit, aku katakan pula parti ni parti rasuah. Jadi dia ajarlah kali ni tak payah bagi duit pun tak apalah kita bagi. Jadi bagi saya lah itu pun satu persepsi juga ya. Daripada anak muda tu sendiri. Mereka marah. Betul. Kerana bagi mereka kita sepatutnya kalau kita ambil sikap setengah-setengah orang tu. Apabila kita buat salah, kita mengaku je lah kita buat salah. Betul. Tapi masalahnya kalangan kita ada juga yang apabila kita buat salah, orang tahu kita buat salah, kita marah. Denial syndrome. Denial syndrome. Jadi kita sepatutnya bila kita tahu kita salah dan orang pun tegur kita kesalahan kita minta maaf, kita stop sampai situ. Ya. Betul. Nah, Jack, saya setuju dengan pandangan apa Datuk Haidi. Contoh macam di Kelantan. Di Kelantan, di Terengganu. Walaupun kita kalah, tapi jangan lupa tu, kita tak hilang deposit. Ya. Pengundi-pengundi kita ada berpuluh ribu juga. Kan? Macam contohnya macam baru ni di Kemaman. Kita ada 27,000 pengundi-pengundi Barisan Nasional. Dia dapat 60,000 soal dia lah. Tetapi kalau kita nak hukum pengundi, kita nak katakan sebab itu tak nak bagi pembangunan untuk dia orang, gertinya kita berlaku zalim. Kita menzalimi orang yang mengundi kita. Saya dari awal lagi, sebab lepas pemilihan pilihan raya tadi, saya tak bersetuju. Tahu, saya cakap terang tu. Kalau orang tak sokong kita, cari kesilapan kita. Bukan kita cari, kita salahkan pengundi. Kerana mungkin pertama tu, mereka tak disantuni. Yang kedua, harapan pada anak muda. Zaman waktu itu, kita banyak orang lapar. Jangan salahkan. Jadi mereka jadi sikapnya memanglah di mana-mana negara pun. Anti-establishment tu memang ada. Betul. Itu tak boleh dinafikan. Jadi macam mana pimpinan menyantuni anak-anak muda yang mereka begitu agresif kerana mereka berpendidikan. Dan sampai sekarang ni dunia tapas padat. Cuma saya nak tanya kepada Datuk, apakah Datuk bersetuju dengan saya? Alhamdulillah saat-saat ini nampak gayanya parasit dalam UMNO itu sudah mula dikikis. Kalau orang kata kalau kapal tu berangai ada tu. Segala kapang-kapang semua tu telah pun dikikis oleh presiden sekarang. Teruklah presiden kena maki bukan? Biasalah. Dan mereka yang mewujudkan retorika politik yang semua orang salah, yang mengemaki hamun orang, sudah pun ada belah sana. Terus hari ini saya melihat pimpinan UMNO, mungkin kita merasakan diam diri, tetapi mereka tidak menyantuni secara agresif. Macam mana pandangan Datuk sebagai ketua perangan? Kalau saya berada pada posisi presiden, kalau lah, saya pun ambil tindakan yang sama. Betul. Pembersihan lah. Pembersihan. Bukan masalahnya kita tak nak orang kritik kita, tidak. Tapi semuanya mesti ada batasan-batasan dia. Tertib. Kita nak jaga sekarang ni parti. Betul. Kita nak jaga individu. Kalau kita terkorban ataupun kita tidak orang kata apa tidak popular atas keputusan yang kita ambil. Kita tidak popular atas keputusan yang kita ambil, tak apa. Janji dia ni adalah ubat. Betul. Untuk mengatasi penyakit yang sebenar yang dihadapi oleh parti kita. Ubat tu pahit Datuk. Ubat tu pahit. Sebab itulah kalau ditanya kepada saya, bagaimana formula untuk memulihkan UMNO ni? Pertama sekali ialah jangan ada perpecahan lagi dalam. Betul. Mana-mana ejen yang menjadi perpecahan kepada UMNO ni, yang membawa kepada perpecahan UMNO ni, kita kena hapuskan. Kena tolak. Maksud saya bukanlah secara keras, secara siapa saja bercakap mengkritik tak boleh, tidak begitu. Boleh. Tapi kita tengok pada penyakit sebenarnya. Punca sebenarnya. Jadi kita ubat di situ. Jadi kalau orang itu yang menjadi punca sebenarnya
huru-hara dalam UMNO, maka buang dia. Selesailah masalah macam itu. Betul itu. Yang lain tu mungkin dah boleh kecut. Ya. Ikut balik, stabil semula kehidupan dia bersama dengan UMNO, menstabilkan semula politik UMNO. Itu okey, tak ada masalah apa-apa di situ. Betul je. Ya. Saya nak tambah sikit pada mana Datuk Amir sebut tentang menyantuni rakyat. Kita dah buat. Ya. Kita dah buat selama ni. Kita bukannya berbangga diri, kita buat dengan ikhlas. Ya. Tetapi tetap ditolak. Saya melihat kerana apa? Bukan hanya kerana fitnah lah. Fitnah tu lebih sedap didengar. Ya. Bantuan rakyat ni alah kata bila Biasalah kerajaan kena bagi lah. Baju kena bagi. Itu alasan mereka. Tetapi yang saya tertarik apabila di TikTok ada seorang YB Duyung Muhammad Nur Helmi. Dia telah melakukan satu perkara yang saya sangat salute. Apabila dia bukan riak, macam orang cakap, alah kau ni buat kerja baik pun nak tunjuk kat orang. Bukan. Ini zaman tanpa sepadan. Ini zaman TikTok, ini zaman Facebook, ini zaman media sosial. Jadi perlu ditunjukkan dengan jenaka, dengan lagu-lagu yang menarik. Dan kalau Datuk sekalian kalau dapat lihat Muhammad Nur Helmi, dia telah berjaya menggamit jiwa anak-anak muda di TikTok. Memang ramai orang follow dia. Pendekatan baru. Jadi bukan setakat kita betul-betul menyantuni. Macam mana dia mention pasal dia ada list of orang punya nombor telefon yang dia santuni puluhan ribu. Tetapi dia juga memvideokannya, buat jadi VTT dan banyak ikutan. Kalau dia punya view tu millions lah. Kalau million tu ini level, sebab kita tahu TikTok ni memang lubuk Perikatan Nasional daripada dulu lagi. Tetapi kalau contohnya YB Duyung boleh pecahkan benda ni, orang pun tak tahu. Yang tak sangka dia ni pun orang UMNO sebenarnya. Jadi saya nak tambah kat situlah. Saya merasakan bahawa pertama sekali pimpinan dalam UMNO dia mesti sensitivity terhadap media sosial. Kemudian jangan sesekali berada dalam denial syndrome. Ini masalahnya kadang-kadang ni bila anak-anak muda menegur, dia tak mau terima. Saya suka Datuk Zaidi ni. Saya tegur, dia kata yes. Dia tak ada kata no. Cuba dengar apa ni Datuk Zaidi. Sepanjang kita berbicara ni, dia tak ada kata no. Tak ada, dia kata betul. Very positive person. Dia katanya tiap-tiap pemimpin mesti yang ada apologetik. Pemimpin itu menerima kritikan. Betul. Bukan merasakan diri itu betul saja. Kalau kita merasakan diri kita betul, itu yang kita akan berada dalam denial syndrome. Betul. Cuma malangnya Datuk Zaidi tak dapat peluang lagi bertanding kan. Saya haraplah Datuk si Presiden dekat Mekah tu dia terbayang gambar wajah Datuk Zaidi. Betul. Ini saya bagi tahu. Apabila UMNO menetapkan keadaan sedemikian, kita bersama dengan penentuan PH dalam kerajaan di peringkat pusat dan turun pada negeri, pada pihak yang lepas. Dan UMNO diberikan peluang untuk bertanding pada 12 kursi saja daripada 56 kursi dalam Negeri Selangor. Tidak ada pun masalah. Kawasan saya ada satu Parlimen Bangi, DAP, Dun Balakong pun DAP, Kajang PKR, di Sungai Ramah. Amanah. Tak ada masalah. Saya bekerja, saya kerahkan semua jentera saya di tiga-tiga dun itu untuk membantu PH. Betul. Tapi kalau Datuk Petani Sungai Ramah itu hari, rasa-rasanya sayang orang Sungai Ramah ke Datuk tu. Bukan saya tak buat survey, saya pun buat survey juga Datuk. Kan? Jadi begini tu. Bukan soal saya. Dan soal parti. Isi Jack. Nampak? Bukan soal saya, it's a party. Okey. Jadi saya selamanya sami'na wa ata'na. Jadi saya sendiri cakap pada Presiden, saya di mana saja diletak tidak ada masalah. Kita yang penting sekarang ni kita mahu utamakan parti, dan itulah yang kita selalu ingatkan ahli-ahli kita, bahawa utamakan parti. Kalau marahkan saya, jangan hukum parti. Betul. Kalau kita berkempen dalam pilihan raya, marahkan saya, jangan pergi sokong pada pihak lawan. Betul. Itu salah. Betul. Sokong parti lawan. Sokong parti lawan, jangan. Marah-marah saya. Ya. Kalau saya tak betul, kritik saya, tegur saya. Tak ada masalah apa-apa pun. Patut macam tu lah. Kita nak buat macam tu. Dan kita sekarang ni kita nak imarahkan semula, nak kembalikan semula peranan UMNO dalam masyarakat. Kita nak kembalikan semula. Sebab tu kita nak masyarakat juga turut menerima kita. Kan? Kita merayu kepada masyarakat supaya menerima kita balik. Kuat Jakar Linglung ni, berbahas ni. Dia macam-macam Jakar Linglung ni. Saya ada Jakar Linglung malam ni, saya nampak saudara berbalas sama diorang, lawan sama Edi Tahir. Jakar. Tapi Jakar ni nama Cina, Jakar Linglung. Dia mempertahankan, dia kata mempertahankan Islam lah, macam-macam Jakar. Masuk pula dapur ibu pun masuk berdebat apa semua. Bagi saya inilah caranya kita
Tapi Datuk, nampak gayanya apa yang kita lontarkan, pelai-pelai kita nampaknya mereka bersetuju. Ya. Okey, mereka bersetuju bahawa pertama-tama sekali Datuk, kita jangan menghukum rakyat. Kalau rakyat tak menyokong kita, jangan dihukum. Rakyat perlu santunan dan sebagainya. Yang keduanya, yang paling penting sekali, kita mesti ada touch. Dan rakyat mau tahu paling penting Datuk, hari ini santuni ekonomi rakyat. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Money in the pocket, Ya. people are happy. People are angry when they are hungry. Correct. Tok, saya rapanya dah sampai 10.30. 10.30 tu, ya? Oh, cepatnya. Cakap dengan sedap ni, Tok. Kita mula 9.30 tadi. 9.30 dah sejam dah, Tok. Tak rasa dan kali lah kita akan letak ni. InsyaAllah. Jack, anything to say, the last words from you. Macam mana malam ni lah kita Ya. bercakap tentang membina negara bangsa. Ya. Cuma mungkin kita tercicir nak bincang bagaimana anak-anak watan ni perlu dipupuk semangat cintakan negara. Ya. Apabila saya dengar PLKN akan kembali, itulah perkara yang baik. Ya. Dan sebab itu saya suka menyentuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak muda di sekolah-sekolah, di bangku sekolah. Ya. Penerapan dalam mata pelajaran. Ya. Sebab budak yang form 2 sekarang ni, dia akan mengundi. Ya, Next ya, election. Ya. Jadi apakah santunan kita pada mereka dari segi pelajaran? Ya. Bring Banyak, back, kembalikan mereka pada rasional, Ya. bukannya emosional. Tok. Itulah sebab. Betul. Dan bagi saya satu je tu. Ya. Saya nak supaya rakyat dapat menerima semula UMNO. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab UMNO, we are ready. Kita untuk serve semula rakyat. Ya. Ya. Untuk kita nak bina semula keyakinan diri kita sendiri pun. Setelah kita teruk diberikan persepsi yang negatif sehingga rakyat menghukum kita. Tinggal 26 saja misalnya. Betul. Jadi kita rasakan bahawa untuk PRU yang akan datang ni kita minta merayu pada rakyat supaya jangan lagi lah hukum kita sampai ke tahap itu. Baiknya hati ketua bagi-bagi ini. Betul lah. Kita sampai ke tahap bahawa kita ni apa yang rakyat nak cakap lah. Kita galakkan. Presiden dah buat macam-macam dah. Ya. Apa lagi yang kita nak presiden kita buat? Semua dah buat. Semua dah buat. Jadi saya sendiri melihat bahawa kalaulah rakyat tak bagi peluang untuk kita kembali semula memimpin pada masa yang akan datang. Dengan orang kata apa, lebih banyak kemenangan, kerusi. Ya. Jadi kita kena fikir cara lain lagi lah. Yalah. Bagaimana sehinggalah rakyat boleh meyakini semula kepimpinan kita. Betul. Okay. Saudara, permata yang indah itu jangan dibuang ke longkang. UMNO ibarat permata yang punya nilainya yang tersendiri, berkurun lamanya. Kita adalah pejuang untuk negara kita. Kita pejuang bangsa kita. Tapi apakah daya, kadang-kadang bila kita tolak, tidak berartinya mereka akan membenci kita selama-lamanya, Datuk. Saya ambil kesempatan, terima kasih kepada Datuk. Mungkin dalam sesi yang lain kita akan berjumpa lagi. Begitu saudara Jack, mungkin lagi. Jack, saya suka Jack anak muda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, Tok. Saya ucapkan terima kasih, Tok, sudi hadir ke studio saya yang tak Terima kasih seberapa atas ini. jemputan. So, teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Sabtu besok, saudara. Ya. Cuma saya pesan, pastikan melakukan penjarakan sosial bila anda menghadiri majlis mempelai dan majlis-majlis yang ramai. Sekian, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Salam.